Bagi meneruskan agenda utama kita pada pagi ini, saya dengan ini tanpa membuang masa menyerahkan majlis kita kepada moderator forum yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah Islam di negara kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Zulkarnain bin Hamzah, hos kalam suci di Asro Oasis selaku moderator forum. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan ahli-ahli pengurusan MARA, seterusnya Ustaz Abdullah Samsudin yang Dipertua Badan Agama dan Kebajikan MARA, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini dan berpeluang untuk berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Dan pada hari ini Forum Ihya Ramadan 1433 Hijriah dan kemerdekaan kali yang ke-35 hari diadakan program Forum Ihya Ramadan yang diadakan di Anjung Korporat 34 Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur. Dan pada hari ini yang akan membahaskan tajuk kita, dua orang finalis yang cukup dikenali ramai, iaitu di sebelah kiri saya itu Ustaz Haji Muhammad Kazim Ilyas, seorang penceramah bebas yang cukup terkenal di Malaysia, di Siantaro, Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Sihat ke? Makin handsome Ustaz ni. Bulan puasa Ustaz. Di sebelah kanan saya, seorang yang nampak kehebatan ilmu terpancar di wajahnya, seorang lecturer di Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Cik Nuraini Hashim. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bicarakan tentang Ramadan, Ihya Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan dan bersempena Ustaz dengan kemerdekaan kita pada hari ini. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit apakah fadilat bulan Ramadan dan bagaimanakah untuk membangkitkan semangat kita untuk terus mencintai negara kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih Ustaz Zul selaku moderator, yang berbahagia Dr. Nuaini, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan ini kita menyambut Ramadan dan bertepatan pula pada bulan kemerdekaan. Saya rasa dah 4-5 tahun dah kita ni sambut kemerdekaan dalam bulan Ramadan. Ramadan disambut dalam bulan-bulan kemerdekaan. Ya, jadi dah banyak kali dah sebenarnya kita ni sambut puasa, ya, berbetulan dekat-dekat dengan hari-hari yang kita sambut kemerdekaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebut kepada kita dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu ni berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Maka puasalah, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Jadi tujuan puasa ni ialah untuk melahirkan insan-insan bertakwa. Allah nak jadikan kita ni insan-insan yang baik. Itu tujuan puasa. Tetapi Allah Ta'ala berlapik dalam ayat itu. Allah Ta'ala sebut la'alla. La'alla ni mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni maknanya boleh tentu dapat, boleh tentu juga tak dapat. Maknanya boleh jadi orang bertakwa dan mungkin juga tak jadi orang bertakwa. Sebab tu Allah lapik dengan perkataan la'alla. Banyak orang yang puasa jadi baik, dan ada orang yang puasa tapi tak jadi baik. Sebab itu Allah gunakan perkataan la'alla. La'alla ni mudah-mudahan.
maknanya belum tentu lagi nak dapat. Kalau kita buat dengan penuh kebaikan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan, insya-Allah kita dapat ketakwaan itu. Jadi Allah Ta'ala sebut la'allakum, kum tu semua, kamu semua. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan kamu. Allah gunakan perkataan la'allakum. Mudah-mudahan kamu semua jadi orang bertakwa. Jadi peluang nak jadi orang bertakwa ni terbuka luas. Tak terhad. Tak ada limit. Tak ada syarat jalan. Tetapi kalau kita nak jadi orang lain, kita ada had, ada cabaran yang menghalang kita untuk jadi. Kita nak jadi orang korporat, banyak halangan dia. Banyak halangan. Tuan-tuan, kita di sini tak semua boleh jadi korporat. Tak semua boleh jadi orang kaya. Kita di sini belum tentu semua dapat datuk. Tak tahu kok semuanya datang hari ni semua dapat datuk. Pasal dak kot. Satu Malaysia dapat datuk, tak tahu lagu mana cerita boleh bayar. Driver teksi datuk, jual kacang putih datuk. Isi minyak kereta pun datuk. Rasa tak. Nak dapat datuk Seri lagi susah. Tan Sri lagi payah. Tun. Tunggu tuan-tuan pencin PM dapat tun. Dia memang tak dapatnya kita tuan-tuan. Memang cukup susah nak dapat. Tuan-tuan nak jadi agung lagi payah. Ya, ada sahabat saya masa tu darjah 5. Cikgu tanya dia, cita-cita kamu apa? Yang di Pertuan Agong. Tak tahulah hajat dia dah tertunai ke belum tuan. Memang kita susah nak dapat. Tuan-tuan nak jadi artis, minta maaf lah. Siapa nak jadi artis lah ni susah. Kena umur 60, 40 ni jadi pak pacak boleh. Tak susah, bukan semua boleh jadi artis. Bukan semua orang boleh jadi ustaz. Nak jadi ustazah, nak jadi os pun dia seorang. Tetapi kalau nak jadi orang bertakwa, siapa-siapa boleh jadi. Siapa-siapa pun boleh jadi, tak ada halangan. Tak ada nak kena interview, tak ada nak kena sijil, tak ada nak kena resume, tak ada siapa nak halang. Tuan-tuan nak jadi artis, banyak yang halang. Tuan-tuan nak jadi datuk, tuan-tuan nak jadi YB, tuan-tuan nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri, lagi banyak halangan. Susah. Tetapi nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, siapa yang nak halang? Yang nak halangnya syaitan. Yang nak halangnya nafsu. Yang nak halangnya dunia. Yang nak halangnya manusia. Yang ni yang kita lawan tu saja. Yang nak menghalang kita syaitan. Syaitan dalam bulan puasa kena rantai. Nak menghalang kita ni ialah manusia. Kalau kita tak dengar cakap dia, kita tak jadi apa. Katalah nak mai kuliah ni, nak datang kuliah forum ni, manusia halang. Jangan datang forum, buang masa je. Baik kau tidur. Kalau kita tak dengar cakap dia, tak jadi apa kita. Engkau kalau tak pakai tudung kan cantik. Engkau kalau pakai tudung tak nampak macam orang tua tau, macam opah tau. Kalau kita tak peduli ke dia, kita tetap pakai, siapa boleh halang kita? Hanya yang menghalang kita untuk jadi orang yang bertakwa ialah nafsu. Nafsu je. Lawanlah nafsu itu, menanglah. Sebab itu bulan Ramadan ini bulan melawan hawa nafsu. Kita boleh mengalahkan syaitan, kita boleh mengalahkan dunia, kita boleh mengalahkan manusia. Yang menghalang kita untuk jadi orang bertakwa ialah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kenapa tak semayang? Yuk, semayanglah yuk. Aku muda lagi. Tunggulah tua sikit. Nafsu kita aja. Yuk, mati tak kira tua muda yuk. Kamu kena kejar. Tu yang dapat kejar, yuk kejar tuan. Jadi bila kita faham macam itu, kita boleh menang. Dan salah satu kemenangan itu Allah khususkan kita dalam bulan Ramadan. Maka menangnya kita itu ialah pada hari raya. Bulan Ramadan ini ialah bulan nak meningkatkan keimanan kita. Bulan nak meningkatkan ketakwaan kita. Baik, kenapa takwa itu penting? Sebab itulah yang Allah tengok. Allah tak tengok kami atas pentas ni. Sama aja kami dengan tuan-tuan, sama aja. Bezanya kami ialah ada mikrofon. Sama aja. Kita sama aja, tuan-tuan tak ada air, kami pun tak ada air. Saya jarang tuan-tuan ceramah orang tak bagi air, tapi main marah ni satu ayat pun tak ada. Serupa je kita ni. Subhanallah.
Sama aja, nama Zul, nama Kazim, serupa aja. Yang membezakan kita ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Yang takwa saja yang Allah nilai. Sebab tu Allah tak tengok rupa parah kita. Allah tak tengok tuan-tuan duduk depan cermin di rumah. Wahai cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di Kuala Lumpur ini? Tum gambar kita keluar. Memanglah ada cermin tu seorang, kita tengok dia. Gambar siapa lagi nak keluar? Kalau keluar gambar lain di belakang, itu namanya niang rapik, tuan-tuan. Hantu keluar dia. Allah tak tengok rupa parah kita, Allah tak tengok kaya miskin kita. Yang Allah tengok ialah amalan kita dan hati kita. Nak jadi orang yang bertakwa, jaga amalan, jaga hati. Jadilah orang bertakwa. Itu kelebihan bulan Ramadan, bulan yang nak melahirkan kebaikan. Jadi ada orang faham takwa ini takut pada Allah. Betul. Takwa tu elemennya ialah takut pada Tuhan. Tapi kita kena ingat, ketakutan di dalam maksud takwa cuma maksud yang kecil. Dalam takwa tu banyak lagi maksud-maksud yang lain. Pertama, kita kata bahawa takwa itu ialah takut pada Allah. Maka dalam bulan Ramadan ni melahirkan insan yang takut pada Allah. Takut pahala hilang, kita jaga mata kita. Takut pahala hilang, kita jaga telinga kita, jangan duk dengar benda yang tak elok. Takut pahala hilang, kita jaga mulut kita, kontrol, jangan cakap benda merapu. Takut pahala hilang, jangan curi, jangan buat benda yang tak elok dengan tangan kita. Jadi takut pada Allah itu di mana? Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Sebab ada orang yang takut pada Allah waktu ramai-ramai. Waktu ramai macam ni dia takut. Habis program sekali lagi dia tak takut dah. Ini bukan takwa. Ada orang yang takut pada Allah ni bila masuk program agama. Bila program keagamaan dah habis, dia pun tak takut dah. Itu bukan takwa. Ada orang yang takut sebab ramai orang yang kenal dia. Tak boleh buat apa, tunggu dia pergi Australia. Bukan orang kenal dia pun, Mak Saleh je kenal dia. Di sini dia pakai elok je, 4 lapis baju dia. Pergi sana tak ada baju. Seluar pun tak ada. Elok mandi dekat pantai Fremantle tu, elok je. Orang tak kenal dia. Maka pada masa itu dia belum bertakwa. Sebab dia hanya baik di Kuala Lumpur, dia jahat di Australia. Dia ingat Tuhan tu ada kat KL saja kot. Ini sifat yang bukan takwa. Sebab tu tuan-tuan takut pada Allah di mana-mana. Dan jangan takut kepada makhluk lebih pada Allah. Sebab ada orang yang takut pada hantu lebih pada Allah. Jual rumah dia pasal dia mengusik di rumah dia. Takut apa dengan hantu, tuan-tuan? Tak pernah kita dengar dalam paper. Ada dalam berita keluar. Satu mayat ditemui di dalam longkang di AU4. Mayat tersebut dipercayai dibunuh oleh hantu. Pihak polis masih mengesan jenis apakah hantu tersebut. Tetapi menurut orang ramai, hantu raya lah menjadi punca kematian tersebut. Polis masih mengesan hantu raya tersebut. Mana nak ada, tuan-tuan? Tak pernah ada. Yang adanya ialah hantu manusia. Yang tu berlambak. Sebab tu kalau ada hantu dalam rumah kita, tiap-tiap malam duk basuh kain, tuan-tuan, pukul 2 pagi, dalam bilik mandi kita, pergi cakap dekat dia. Kau nak basuh ke, tak apa ke, gus kau lah. Tapi kalau bil air naik bulan ni, jaga kau. Balon kamu. Yang keduanya, takwa itu ada taat. Dalam takwa itu ada ketaatan. Sebab tu dalam bulan Ramadan ada taat. Dan bila sebut taat, dia menguji kesabaran kita. Bulan sabar, bulan Ramadan ni bulan sabar. Cuba tuan-tuan pergi pasar Ramadan. Ya Allah, lauk. Ubah harakat lauk saya sebut. Lauk, maknanya banyak. Kalau sikit, banyak lauk. Maknanya 4 jenis je. Tapi kalau sebut laut, melaut laut dia. Tapi tidak siapa boleh makan pukul 7 suku. Tak ada siapa yang boleh makan 7.25. Tunggu 7.32 baru boleh makan. Sabar. Puasalah mengajar kita, tuan-tuan, tahu waktu maghrib dengan tepat. Sebelum ni mana tahu? Bila masa maghrib? 7.30 kot. Mana 7.30? 7 lebih sekarang ni. Tak tahu, haram tahu. Sekarang cuba sebut. Bila buka puasanya maghrib apa? 7.33. Tu semalam, hari ni dah lain, kata dia. Oh, tahu dia, tuan-tuan.
Sebelum ni haram dia tahu. Ini kelebihan Ramadan, dia mengajar kita sabar. Tak makan kita. Tak makan. Nak marah pun sabar. Ni taat pada Allah. Kenapa tak makan? Sebab taat. Allah tak bagi makan. Walaupun lauk berlambak. Dia nak uji kita sabar, tak sabar. Tapi ramai yang tak sabar. Tadi saya singgah dekat Jalan Duta tadi. Tengok ramai duduk merokok dalam tandas 4-5 orang. Selamba rok je. Ada yang lagi rok tu selamba ni rok lagi pada orang ramai dia ni Islam ke tidak? Muka macam Melayu. Kita pun tak kenal tuan-tuan. Myanmar pun ramai, Kemboja pun banyak sekarang ni. Kita tak tahu Islam ke tidak. Tuan-tuan, ada orang yang tak sabar. Ada orang yang sipi-sipi sabar dia. 7.32 masuk maghrib. Pukul 7 dah pegang dah kurma. Nah ada tuan-tuan. Gini nengok kurma kutara macam kurma ni. Dia tunggu untuk bila sebut ya ngap terus. Ni pun ada yang tak sabar juga. Tok Bila pun cubaan 1 2. Dia dah telat. Dah separuh dah telat. Ni nak kira macam mana ni mat, mana aku tahu yang kamu telat buat apa. Jadi ketaatan itulah. Allah suruh puasa lapar lah sebab taat. Dan taat pada Allah jangan pertikai. Perintah Allah jangan pertikai. Di sebalik perintah Allah itu ada hikmah. Sumu tasih lakum. Puasalah kamu sihat. Puasalah kamu sihat kamu ni. Sihat apa? Sihat tubuh badan, sihat minda, sihat akal, sihat nafsu. Sebab tu Allah suruh puasa. Ada orang lelaki-lelaki yang pantang tengok perempuan puasa. Insya-Allah kena dia. Ini ya Allah makan macam-macam. Kopi janda, kopi itu. Tak terangsang lagu mana. Tuan-tuan minum kopi-kopi itu bukan kata tengok perempuan terangsang. Tengok kambing pun terangsang. Kambing lalu depan dia tengok. Cantik juga kambing ni. Kambing kata apa ya tengok-tengok.